Syiah ni tak habis saya pasal. Syiah weh. Ini cerita dia. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita kata sahabat maksum ke? Tidak ada ismah, tidak ada kemaksuman melainkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat tak bebas daripada salah, para sahabat tak bebas daripada dosa. Tapi salah dan dosa para sahabat tu banyak mana? Nak dibandingkan dengan hampa buat Syiah weh mutaah tiap hari. Nak banding lagu mana? Salah para sahabat. Kalau pahala yang sahabat buat, sahabat sedekah sebiji kurma, dengan kita sedekah sebesar gunung emas Bukit Uhud, tak sama dengan sedekah sahabat sebiji kurma. Tuan-tuan dan puan sekalian, jauh lah. Memang tak ada persamaan langsung. Sahabat dalam hal-hal yang kecil pun, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ni takut ni mai jumpa Nabi, kawan kurui pasal tahan lapar, tahan makan, infak harta benda di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua harta benda bagi jalan Allah semua Abu Bakar ni. Tapi Nabi tak bagi orang lain buat macam Abu Bakar. Tak sama iman anak-anak Abu Bakar dengan anak-anak kita. Pak ni mungkin Abu Bakar bagus, aku bagi semua. Anak dia mengamuk lepas mati. Apa aku tak tinggal apa bagi semua, anak yatim bagi semua ni, aku tak ada apa nak makan. Tak sama dengan anak Abu Bakar. Mai jumpa Nabi ni, pegang kain dia. Ya Rasulullah, ni aku ni macam mana ni, kain aku duk jatuh. Lepas tu tak kita takut lebih bawah daripada buku lali, kain aku jatuh ni. Bawah pada buku lali ni dosa ni, macam mana ni Rasulullah? Pegang kain ni. Benda macam tu mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi kata? Bukan hang Abu Bakar. Hang ni orang yang ikhlas, aku tahu. Hang bukan sengaja untuk menuruhkan. Jadi pasal hang kurui, benda tu jatuh kain. Itu pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam hal-hal yang seperti itu. Jadi bila kita pada hari ini, golongan-golongan Syiah nak menggunakan alasan bahawasanya sahabat-sahabat Nabi yang kena had. Tuan-tuan, sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in mengaku salah. Depa berhadapan dengan Nabi. Nabi tegur kesilapan mereka. Nabi tegur kesalahan-kesalahan depa. Nabi laksanakan hukuman ke atas depa. Settle lah. Nak apa lagi? Yang depa Syiah ni, siapa dia tegur depa? Siapa depa betul depa? Imam depa kaki mutaah juga. Syiah Imamiyah, Rafidah ni, Ismailiyah apa semua ni. Syiah ni sebenarnya tuan-tuan dan puan sekalian, seperti yang disebut oleh ada seorang Syekh Adnan Ar'ur dalam satu rakaman video apabila seorang tokoh Syiah, Yasir, seorang tokoh Syiah ni dia maki hamun Aisyah. Dia kata Aisyah radhiyallahu anha mulut hidup. Tak katalah macam tu. Dia kata Aisyah ni mulut cakap benda tak elok, cakap benda pelik-pelik, mulut paling tak elok, lidah paling tak elok. Aisyah maki Aisyah. Jadi video itu ditayangkan dan diadakan satu perdebatan antara seorang tokoh di sunnah dan seorang tokoh Syiah. Tokoh di sunnah Syekh Adnan Ar'ur. Tokoh Syiah ni siapa tengok kuih kering, ingat apa dia mumia mana kan. Tuan-tuan dan puan sekalian, yang ni ahli sunnah ni, bila dia duk bercerita, ni duk maki Aisyah tak baik, Aisyah radhiyallahu anha merupakan isteri Nabi SAW, gini-gini kelebihan Aisyah. Dan golongan-golongan Syiah ini sebenarnya mereka melakukan pendustaan ke atas nama Aisyah radhiyallahu anha. Yang Syiah ni duk relax, duk main komputer dia, laptop dah. Buat tak tahu.
Lepas tu bila dia bercakap, okey bagi masa bercakap. Dia kata, fa inna syiah. Cakap dia seorang dia kenal. Inda syiah hadha la yajuz. Di sisi syiah benda ni tak boleh. Tak bagus. Dia kata, kita tak bagi, kita tak nama sahabat. Dan dia kata nasihat ni ditujukan untuk semua orang syiah. Jangan kita kata dekat ni, dekat sahabat. Dan orang yang kata dekat sahabat ni, sahabat Nabi ni, bukan laisu min syiah. Bukan daripada kalangan syiah. Okay, relax. Di Syekh Adnan ulama tokoh di sunnah ni, dia saja je nak tweet sikit. Dia kata ni aku nak tanya. Aku nak tanya. Bukan aku kata. Aku nak tanya. Pasal laki ni tadi ni, geng Syiah ni yang berdebat ni, bila ditayang video orang Syiah, imam Syiah ni Yasir ni duk kutuk Aisyah, dia relax. Dan dia pun ada taqiyah. Dia boleh nafikan taqiyah. Man la taqiyata lah la dinalah. Siapa yang tak ada taqiyah, tak ada agama baginya. Relax. Jadi Syekh Adnan ni nak cuit dah, aku nak tanya satu lah. Imam Mahdi yang apa? Depa ada Imam Mahdi depa sendiri. Tuan-tuan, Imam Mahdi depa sama ke tak sama dengan kita? Tak sama dengan kita. Dan benda ni bukan khilaf furu'. Ada orang kata benda ni khilaf furu'. Orang kata khilaf ni khilaf furu' je. Tunggu Imam Mahdi keluar, tahulah siapa betul. Dan lagi dia buat raja-raja bengong macam ni. Imam Mahdi sisi ahli sunnah wal jamaah telah diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita detail ceritanya. Bagaimana sifatnya, bagaimana ciri-cirinya. Bila masa dia keluar, apa yang dia nak buat. Berapa lama dia berkuasa di atas muka bumi ini. Nabi cerita semualah. Nama dia apa? Syiah. Imam Mahdi depa lah ni duduk dalam gua. Ada. Orang duduk mula sana sini hang tak keluar, dia duduk dalam gua. Nampak tu satu dah benda yang tak logik masuk. Jadi Imam Mahdi, Syekh Adnan tanya, aku nak tanya Imam Mahdi Syiah ni. Imam Mahdi apa? Dia ada isteri kan? Isteri dia ni pernah muta'ah. Tanya lagu tu. Maksudnya hina lah imam ni kahwin dengan bini yang bini hang telah dimuta'ahkan. Soalan baru tanya, betul ke bini Imam Mahdi hang muta'ah juga? Bukan tanya Imam Mahdi tu, tanya bini. Hadzal kalam la yaqbal. Hadzal kalam la yasih. Dia marah. Ini perkataan ni aku tak boleh terima. Perkataan ni tak perlu. Marah, mengamuk. Lepas tu Syekh Adnan Ar-Ur delete. Kata, ni hang tengok. Aku baru tanya. Betul ke tak? Yang tadi orang duk kutuk Aisyah, orang duk maki Aisyah, aku duk cerita pasal Aisyah. Hang duk delete main komputer. Hang tak tahu. Tapi bila aku tanya untuk mendapat kepastian pasal Imam Mahdi, hang dah melenti, baru tanya. Batu Syekh Adnan bangun. Wahai orang Islam, lihatlah ni pada ni. Marah dia. Dia menjerit mereka sudah. Dia start maki hamun dan sebagainya. Jadi ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, inilah cerita Syiah yang sebenar. Wajah Syiah yang sebenar. Sebab tu kita ambil serius. Kadang-kadang orang tutup mata benda ni. Dia kata Syiah di Malaysia tak ada kot. Tak ada berlaku-berlaku gini. Yang ni yang jadi di Bahrain ni, sampai 70% Syiah. Pasal apa? Tutup mata. Yang ni yang terjadi di Saudi pasal apa? Pasal awal-awal tutup mata. Biar pi. Lah ni baru depa letak Tok Syekh dalam perkuburan Baqi' tu. Tok Syekh boleh cakap Parsi. Tiap-tiap hari tuan-tuan dan puan-puan sekalian, puan-puan Syiah ni mai. Tiap-tiap hari dia keluar buku-buku Syiah dalam bahasa Parsi, berdebat dalam bahasa Parsi. Ni tengok ni. Ni Tok Imam hangpa ni syirik bohong hangpa. Dia cerita. Lah ni baru depa nak bersungguh-sungguh adakan gerakan anti Syiah. Tapi kita piduk sekali dengan Syiah, jual demonstrasi. Bagus punya. Tak apalah, kita biar pi dah depa buat. Mana dia biar pi? Tak boleh. Dan kita kena tahu, semua orang kena tahu, dan kerajaan kena tahu, pemerintah kena tahu, Syiah adalah agama politik. Syiah adalah agama politik. Masuk mana-mana negara, dia nak kuasai pemerintahan. Rukun iman dia adalah al-wilayah. Surah yang ditambah dalam Al-Quran adalah surah
al-wilayah, kekuasaan pemerintahan. Sebab tu mereka nak cuba jadikan negara Teluk pada hari ini negara Syiah. Sebab tu dia masuk ke Iraq, mereka nak kaluk bawah. Sebab tu Hizbullah mengambil peranan di Lebanon, mengambil peranan di Syria pada hari ini. Presiden Syria sekarang pada hari ini, tuan-tuan dan puan sekalian, Syiah apa? Duruz. Syiah cabang Duruz. Duruz ni, lagi dahsyat. Syiah ni macam cabang. Dia ada Duruz, dia ada Nusairiyah, tapi mereka semua sekepala. Dia dah Syiah. Syiah yang ada seorang Syiah pelampau Rafidhi. Duruz dan Nusairiyah ni mereka Syiah yang pro kepada batiniyah. Saya ada cerita dah itu tentang pembahagian kelompok Syiah ni di Al-Khadim tempoh hari. Ini yang mereka nak. Libya, siapa dia? Fatimiyah. Muammar Gaddafi. Tuan-tuan dan puan sekalian, ini usaha-usaha mereka ni. Lalu ni mereka nak main ikut Asia. Lalu mereka nak main ikut negara Melayu yang main silap pulut. Melayu ni lembut. Mai apa ni buat cara lembut, masuk bagi elok-elok. Tak apa, kita lembut, kita tak kacau orang, tak kacau orang pun. Tengok dia pun ajak budak-budak ni, duduk ni lah ni. Duduk ni. Tengok, buka video tengok. Ajak budak-budak anak kita duduk menyanyi. Suara sedap oh. Tak, yang penyanyi dia pun suara sedap. Kita dengar tenyang ni yang lagu dia ni. Bahayalah. Hauzah-hauzah daripada Kuala Lumpur ni. Dan memang sepatutnya jangan siapa boleh siapa. Saya heran ada orang, tak kira lah saya bercakap pasal orang Islam, pasal orang yang cenderung kepada parti politik yang nak tegakkan negara Islam, tapi dia ni lawyer, dia boleh pertahankan Syiah, boleh pertahankan orang hak sambut bersedih Fatimah. Mungkin dia beralasan kan, apa dia, hak asasi manusia. Hak mereka nak buat, mereka buat. Saya juga tak setuju. Mungkin ada di sana ada pandangan, dia kata, bukalah perdebatan, kita jangan kira tangkap. Tuan-tuan, Syiah ni jangan bagi peluang. Ahli sunnah ni tak apa, kita berdebat. Mari berdebat, mari kita bincang. Syiah nak bagi buku-buku berlambak keluar ada pasal mereka. Nak berdebat apa lagi? Kalau berdebat satu benda-benda yang kita masing-masing ada hujah dan kekuatan untuk kita berbincangkan. Nak tahu mana buku-buku ulama-ulama ilmuwan Islam? Takrib yang pernah cuba dilakukan, tuan-tuan, tak pernah jadi himpilan ni. Bahkan majlis takrib antara bangsa untuk mendekatkan antara Sunni dengan Syi'i, 95% adalah orang Syiah. Majlis takrib, kita pula pergi join. Hulur oleh Haqfi. Hulur. Mereka masuk, mereka menguasai, mereka menjuarai, suara mereka didengari. Sebab tu mereka ambil peluang. Mana-mana ada demonstrasi, mereka bawa spanduk Khomeini, gambar Khomeini, gambar Hasan Nasrullah. Apa kaitan dengan politik Malaysia? Apa kaitan dengan politik Malaysia? Sebab tu Syiah kena hati-hati. Syiah ni beda memang tidak ada jalan lain melainkan Syiah kena sekat daripada awal-awal, kena tahan mereka ni, kena tangkap mereka ni semua, kena buat majlis pemurnian akidah untuk mereka. Sebab mereka adalah agama yang ingin mendapatkan kekuasaan, tapi dengan cara dan strategi yang sangat mantap. Kalau Ma'unah dulu, mereka nak ambil kekuasaan, tapi cara mereka tak cerit. Pergi perang, pergi duk kumpul senjata semua, kena tembak habis. Tapi Syiah dia tak guna cara tu. Dia guna cara cerdik. Dia rosakkan akidah manusia. Dia bawa kepada kefahaman ghulu dan ta'assub pada Ahlul Bait. Ada orang tanya saya tadi, Ustaz, geng-geng tarikat yang duk cerita apa ni, Ali, Hasan, Fatimah ni apa semua ni, dengan Syiah ni macam, tuan-tuan, sebenarnya tarikat ni mereka tak boleh belagah ni dengan Syiah sebenarnya. Pasal apa? Memang kita tak nafikan kecenderungan tarikat ni pada Ahlul Bait banyak. Tapi mereka ada juga ambil zikir daripada Abu Bakar. Zikir ada daripada Uthman aja. Ini zikir ni tarikat tertentu ada Umar aja. Adapun Syiah ada kafirkan semua ni. Puak tarikat kafir dengan Tok Guru mereka mampu ya. Dia tak boleh bertemu, dia tak boleh bersama sebenarnya. Sebab Syiah bukan pecinta Ahlul Bait, tetapi mereka ghulu dan melampau-lampau terhadap
Ahlul Bait. Adapun pecinta Ahlul Bait yang sejati adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Cinta sesuai dengan apa yang dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak berlebih-lebih dan tidak melampau-lampau. Dan Syiah pada hari ini pun kalau pergi di Saudi, bukan pergi sembahyang masjid. Tak pergi sembahyang masjid, tak sembahyang berjamaah dengan imam. Orang keluar masjid, mereka bilik yang masuk. Tuan-tuan dan puan sekalian, ini adalah Syiah. Jangan terpengaruh dengan kecantikan dan keindahan mereka. Sebab orang Parsi ni memang elok-elok. Orang lelaki mereka pun elok-elok, orang perempuan mereka pun elok-elok. Benda ni diakui sendiri oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Bila ada seorang di zaman Umar, seorang lelaki yang mana lelaki ni daripada kalangan orang Arab, dia handsome tu. Rambut dia panjang mereka ni. Memang handsome, memang segok. Jadi Umar kata hang ni tak boleh bawa fitnah. Pasal lagi ramai orang perempuan kenal hang duk pakat duk tengok semua ni. Jadi tak boleh. Hang botak kepala hang. Dia pun cukup kepala dia. Handsome lagi. Handsome lagi. Ui. Umar kata tak boleh jadi ni. Hang pindah. Hang pergi duduk di tempat yang bernama Mawara'in Nahrain. Mawara'in Nahrain iaitu satu tempat yang berada di antara dua sungai, iaitu Parsi. Ni Wara'in Nahrain ni, negeri Wara'in Nahrain, Parsi. Bila pergi sana Parsi, bawa hantar dia pergi sana. Sebab orang sana semua elok, jadi orang tak perhati dah. Kita kalau kita pergi Iran, dekat-dekat kita, tuan-tuan dan puan sekalian, tak ada apa. Hidung kita ni tak boleh buat apa lah. Hidung mereka nak boleh gantung baju 8 lai. Kita satu pun tak boleh. Tapi duk lawan. Dia kata tak apa. Jadi jangan hanya terpengaruh. Sebab tu bimbang tuan-tuan dan puan sekalian. Kadang-kadang kita ada anak-anak mengaji universiti, kawan dengan orang Iran. Jangan, hati-hati. Kena kenal pasti dulu. Kalau ambil daripada kalangan orang perempuan, kata anak kita anak lelaki, yang tu cerita lain. Sebab kaedah al-mar'atu ala dini zawjiha. Wanita itu akan berada di bawah pegangan agama suami dia. Suami dia bagus, kuat, tegas, tegahlah. Boleh. Tapi kalau yang kenal kat anak kita tu lelaki daripada Iran, hati-hati. Jangan bagi sewenang-wenangnya. Sebab tuan-tuan dan puan sekalian, banyak berlaku Syiah, Mut'ah dan sebagainya dibimbangi beralih kepada pegangan akidah yang sesat, lagi menyesatkan Imamiyah Isna Asyariyah. Wallahu a'lam.